Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi kita yang seterusnya di channel Sohari Deras. So hari ini kita akan bersama lagi untuk sesi yang seterusnya. Hari ini permasalahan pelajar, 5 perkara sebelum mula belajar di rumah. Sebab sekarang ini waktu PKPB, so pelajar lebih banyak masa diluangkan di rumah. So pembelajaran itu amat mencabar. So apa yang perlu pelajar-pelajar buat 5 perkara ini kena dibuat sebelum mulakan pembelajaran di rumah. Yang pertama adalah dia kena ada right place. 5 right, yang pertama adalah right place. Dia kena ada tempat pembelajaran yang paling sesuai di rumah. Maksudnya apa? Bila pelajar-pelajar duduk saja di satu kawasan itu, seluruh ahli keluarga akan sudah tahu bahawa dia tengah belajar. Sebab kita ada masalah bila kita nak belajar, akan ada adik-beradik kita yang akan cuba ganggu kita. Tapi bila kita sudah letakkan bahawa ini adalah tempat belajar saya, so bila kita duduk saja di situ, adik-beradik akan sudah tahu bahawa dia tengah belajar. Nah, itu salah satu. Kena ada right place. Ada 2 tempat pembelajaran yang paling tak sesuai. Apa dia? Yang pertama, di mana? Di atas katil. Yang kedua, di depan TV. Jangan belajar di 2 tempat ini. Sebab atas katil sangat-sangat mengganggu kita. Apa yang berlaku? Kita asyik-asyik tengok katil, lama-lama kita tinggalkan buku, kita pergi tidur, sama-sama tidur, itu sangat merugikan. So apa lagi? Di mana lagi? Di depan TV. Jangan belajar depan TV, sebab kalau belajar depan TV, adik-adik kita tengah tengok Naruto, kita tengah belajar, apa yang berlaku? Kita akan terganggu dengan pembelajaran kita. Kita akan terganggu dengan sesi kartun yang telah dimainkan oleh adik kita. Sebab itulah jangan belajar 2 tempat ini. Paling sesuai belajar di mana? Belajar di meja belajar Anda. Letakkan meja belajar Anda paling sesuai dalam bilik. Kalau tak ada meja belajar, cari ruang yang paling selesa. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, ada ruangan udara yang sangat baik, ada pengaliran udara, itu yang paling terbaik. Sebab otak kita memerlukan oksigen untuk memproses apa yang bakal kita belajar. Itu yang paling penting. Yang pertama, right place. Yang kedua, apa lagi ya? Sudah right place, yang kedua adalah kena ada right time. Setiap orang, jam pembelajaran dia, jam biologi dia takkan sama. Ada orang suka belajar waktu pagi, ada orang suka belajar waktu tengah hari, tapi jaranglah tengah hari kan. Ada yang suka belajar waktu petang, dan ada juga yang suka belajar waktu malam, dan kadang-kadang ada juga yang suka belajar pada waktu tengah malam dan juga subuh. Setiap orang jam biologinya adalah berbeza-beza. Macam kalau saya lebih kepada suka waktu belajar pada waktu subuh. Sebab kenapa? Saya tidak suka gangguan. Tapi ada pelajar yang dia suka kepada bantuan muzik. Masa tengah belajar kena ada muzik. Ada pelajar yang masa dia belajar, dia tak mau ada gangguan terus. Dia paling suka memilih waktu subuh. So setiap orang waktu pembelajarannya berbeza-beza. Yang penting kena ada right time. Right time. Jangan belajar pada waktu kita mengantuk. Sebab otak kita umpama air dalam gelas. Apabila air itu sudah penuh, bila kita tuang lagi, air yang kita tuang itu pasti akan tertumpah. Sama dengan otak kita. Bila sudah penat, rehat sekejap. Lepas itu, mulakan kembali. Dan ingat, gunakan sistem reward. Contoh, saya nak belajar 1 jam. Kita berjaya menyelesaikan belajar selama 1 jam, kita kena reward diri kita. Contoh rewardnya apa? Kita tengok sesuatu yang menggembirakan kita. Contoh, kita tengok TV selama 15 minit. 1 jam belajar, rewardnya 15 menit. Okey, tapi jangan pula belajarnya 1 jam, rewardnya 5 jam. Itu masalah. Itu right time. Yang pertama tadi adalah apa? Right place. Yang kedua adalah right time. Yang ketiga pula adalah apa? Adalah right method. Dia kena ada metode yang paling terbaik. Apakah metode pembelajaran yang paling sesuai belajar di rumah? Sebenarnya adik-adik, masa di rumah lah, semasa PKP inilah paling banyak masa untuk kita explore jenis-jenis kaedah pembelajaran yang boleh kita gunakan daripada masa ke semasa. Sebab kenapa? Setiap orang kaedah pembelajarannya tak akan sama. Ada orang yang jenis membaca, dia cepat menghafal. Tapi ada orang yang sukar untuk menghafal. Tengok kaedah pembelajaran yang paling sesuai untuk diri anda.
Dan kita kena asingkan subjek-subjek kita. Kalau ada 9 subjek, asingkan mana subjek yang lebih kepada skill, mana subjek yang lebih kepada menghafal. Skill, contoh subjek skill, matematik, sains. Subjek menghafal contoh adalah sejarah dan pendidikan Islam. So asingkan. Kalau skill tiada lain, kena banyakkan latihan. Banyakkan latihan. Tapi kalau menghafal, ada banyak kaedah menghafal. Contoh, kaedah akronim, kaedah akrostik, kaedah music, kaedah yang banyak lagi yang kita boleh gunakan. Sebab itulah gunakan masa sekarang untuk gunakan metode yang paling sesuai dengan diri anda. Mungkin anda gunakan metode ini tapi tak boleh masuk. So, ubah kepada metode yang lain. Untuk metode-metode pembelajaran ini, nanti saya akan kongsikan untuk di sesi video yang masa akan datang. Okey, sudah masuk yang pertama, right place. Yang kedua, right time. Yang ketiga, right method. Yang keempat adalah right friend. Kan kita belajar daripada rumah. Macam mana pula nak ada friend masa belajar di rumah? Sebenarnya adik-adik, kita boleh gunakan lagi sistem ataupun kemodenan kita. Ataupun kita panggil sebagai teknologi yang ada pada sekarang. Kita masih boleh gunakan teknologi yang ada pada kita. Contoh, kita belajar di rumah, tapi kita boleh invite kawan kita untuk buat study group dalam alam maya. Tak ada data gunakan sahaja WhatsApp. Tak perlu buat video call, just buat WhatsApp saja. Buat satu grup WhatsApp, 5 orang, cari kawan yang memang nak belajar. Cari kawan yang memang nak belajar, buat satu grup WhatsApp, letakkan satu soalan di dalam grup WhatsApp. Geng, jom kita buat sama-sama soalan ni. Lepas 5 minit, kita cek balik siapa yang betul, siapa yang salah. Yang salah boleh belajar dengan yang betul boleh menambahkan lagi kefahamannya dengan mengajar rakannya yang mungkin tak tahu. Itu yang berlaku. Sebenarnya kita masih lagi boleh belajar secara berkumpulan. Sebab kenapa? Study group adalah paling terbaik untuk kita belajar apabila kita nak dekat sudah menghadapi SPM. Sebab kenapa? Bila kita belajar sendiri 1 jam, kita hanya belajar satu subtopik. Tapi kita belajar berkumpulan, kau baca bab 1, kau baca bab 2, kau baca bab 3, aku baca bab 4. Selepas 1 jam kita bentang, selepas 1 jam kita sudah cover 4 bab. Sebab itulah belajar secara berkumpulan dan cari kawan yang paling sesuai. Right friends. Yang keempat tadi adalah right friends. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, apa dia? Right mindset. Right mindset. Sebab ada pelajar yang mungkin di luar sana yang masih lagi merasakan dirinya susah untuk lulus mana-mana subjek. Siapa di sini yang ada satu subjek yang dia tak pernah lulus daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5? Mesti ada kan? Dan apa yang berlaku bila setiap semester kita gagal, naik tingkatan 2 kita gagal subjek itu, naik tingkatan 5 kita gagal subjek itu, mindset kita akan berubah. Aku memang ditakdirkan gagal selamanya subjek ini. Ingat adik-adik, tiada istilah terlambat untuk berubah. Dan ingat adik-adik, bila mindset kita cakap begitu, itu adalah kekalahan yang paling teruk dalam dunia. Belum bermula, kita sudah cakap kita kalah. Sebab tu adik-adik, kena ubah mindset. Sebenarnya saya boleh dan saya boleh. Sebab itulah yang paling penting dalam dunia, kena ubah mindset. Satu saya nak cerita tentang satu cerita, nama dia adalah Roger Bannister. Nanti boleh search di internet, Roger Bannister. Dia ni siapa? Dia ni adalah pelari 1,500 meter. 1,500 meter. Agak-agak berapa round tu 1,500 meter? Lebih kurang dalam 3 round, 3/4 round. Begitu. 1,500 meter. Apa yang berlaku pada tahun 1941, rekod dunia 1,500 meter, tiada yang boleh lawan. Biasanya rekod dia mesti di atas 4 minit. 3/4 round di atas 4 minit. Semua orang mengatakan bahawa mustahil manusia boleh lari 1,500 meter di bawah 4 minit. Sampaikan doktor berani keluarkan kenyataan, siapa-siapa saja yang sampai di garisan penamat 1,500 meter di bawah 4 minit, dia sampai di garisan penamat, jantungnya akan rosak, paru-parunya akan rosak, tulang-tulang dia akan patah. Sebab mereka merasakan benda itu mustahil. Dan apa yang hebatnya adik-adik, semua orang percaya.
Tapi pada satu tahun 1954, apa yang berlaku? Roger Bannister lari 1,500 meter sampai di garisan penamat, dia boleh mencapai 3.59. 3.59 di bawah 4 minit atau masih di atas 4 minit. Confirm lah di bawah 4 minit. Yang hebatnya adik-adik, semua orang terkejut bagaimana dia boleh lari di bawah 4 minit. Roger Bannister bila ditanya, dia jawab satu benda saja. Dalam dunia ini, nothing is impossible. Betul ataupun tidak? Sebab itulah adik-adik, bila kita cakap kita boleh lulus subjek yang kita selalu gagal, ingat adik-adik, bila kita cakap kita boleh, insya-Allah kita boleh. Key pointnya, kena cakap kita boleh. Bila kita cakap kita boleh, insya-Allah kita akan boleh. Itu yang berlaku. Untuk itu, cukup untuk itu daripada saya. Saya ulang balik, yang pertama adalah right place, yang kedua right time, yang ketiga right method, yang keempat right friend, dan yang kelima adalah right mindset. Sehingga berjumpa untuk di video yang seterusnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.